Yeah, welcome back guys. Hi guys. Welcome back to the session. Hi guys. Okay, kita sambung. Soalannya tadi adalah prosedur mengambil anak angkat mengikut pengalaman Puan Mona. Okay, so berapa lama Puan Mona kena lalui, harus lalui untuk mengambil anak angkat ni? Mengikut proses lah. Saya percaya Puan Mona ikut step by step sampailah Puan Mona dapat ambil anak angkat ni. Sebenarnya ramai orang yang sering merujuk kepada saya pasal permasalahan mengambil anak angkat ni bila diorang tahu saya ambil anak angkat daripada JKM kan. So selalu saya advise diorang lah prosedur macam saya kata tadi perlu bagi selalunya kelayakan diberi lebih kepada pasangan yang dah berkahwin lah kan, dan kita kena submit IC, submit pendapatan, submit laporan perubatan daripada doktor pakar yang mengesahkan kita sihat. Maknanya kita cukup mampu dari segi kewangan dan juga fizikal dan juga mental untuk kita membela anak angkat. Itu kita bercakap pasal ambil seorang anak angkat saja. Bukan ambil 2, 3, 4, 5 hingga 7. Dalam kes saya, dalam kes anak angkat saya ni agak special sikit sebab anak angkat saya ni telah pun dicari, pihak JKM berusaha sekian lama untuk mencari ibu angkat kepada beliau. Sebenarnya pada umur 7 tahun pun beliau telah pun pihak JKM telah pun menghubungi waris keluarga beliau dan bertanya sama ada mereka nak ambil beliau balik ke tak kan, tapi pihak keluarga menolak. Lepas tu beliau dihantar ke JKM Seremban dan saya dimaklumkan since that usaha untuk terus mencari keluarga angkat kepada beliau sering berlaku dan secara berterusan. So dalam kes saya sebenarnya bila saya menulis di dalam FB saya pada 2017 mengatakan saya nak anak angkat, dan kebetulan masa tu pihak Persatuan Down Syndrome, iaitu satu persatuan bunga-bunga syurga, ini adalah persatuan khusus kepada persatuan anak-anak Down Syndrome. So saya dihubungi oleh pengerusi dia yang memaklumkan bahawa pihak JKM sedang mencari mana-mana keluarga untuk mengambil anak ni sebagai anak angkat. Jadi disebabkan mereka telah sedia maklum kepada keinginan saya yang dah setahun tu, dan mungkin juga sebab saya pun dikenali, maknanya orang-orang yang approach saya tu telah pun kenal siapa saya kan. Jadi bila saya kata okey saya nak, so saya immediately bagi dokumen-dokumen yang diperlukan lah, yang saya sebutkan tadi lah, IC, pendapatan, semua laporan doktor dan sebagainya. So dan besoknya saya mendapat maklumat yang kalau saya boleh pergi ke mahkamah pada pagi hari berikutnya. So saya teruslah pergi sebab permohonan saya telah diluluskan. Mungkin kerana macam saya kata tadi pihak JKM telah sedia mencari ibu angkat setelah sekian lama. Jadi bila saya memajukan permohonan, saya menganggap bahawa mereka sangat berbesar hatilah akhirnya mendapat seseorang yang nak ambil beliau sebagai anak angkat, dan permohonan saya diterima sebab saya percaya saya layak, bukan hanya berdasarkan dokumen yang saya hantar tapi juga kerana pihak yang bertanya kepada saya itu, iaitu pengurusi Down Syndrome Malaysia itu telah kenal saya secara peribadi, tahu background saya dan tahu keinginan saya sekian lama untuk mencari anak angkat. Jadi besoknya mereka maklumkan yang saya perlu hadir ke mahkamah, dan saya hadir teruslah. Saya hadir sebaik selepas subuh. Maksudnya pukul 7 pagi saya dah ada kat mahkamah, walaupun mahkamah start pukul 8, pukul 9 kan. Dan saya dapat surat daripada mahkamah, dan dengan surat itu saya terus ke JKM Seremban. Saya dah tak balik ke rumah mana, saya terus dan pergi ambil dan bawa pulang anak saya. Jadi proses saya lebih cepat kerana anak tersebut sedang dicari keluarga angkat untuk sekian lama. Berapa lama Puan? Kalau cepat tu berapa lama cepat tu? Dalam 2-3 hari lah. 2-3 hari, maknanya memang proses yang kita go through ni, memang proses ni boleh dicepatkan lah, tak ada isu lah sekiranya. Ke macam mana? Tapi tetaplah you perlu mengisi borang, perlu menghantar dokumen, perlu membuat permohonan juga kan, dan pihak JKM pun menilai, dan saya percaya mereka membawa kes ni ke atas, membincangkan dan memberi kelulusan, dan baru mereka hubungi saya balik untuk saya hadir ke mahkamah. Maknanya dari segi proses itu dilakukan dengan sempurna, cuma dia mungkin masanya cepat kerana anak ini macam saya katalah, dia orang take this opportunity, sementara ada orang yang mahu dan kebetulan saya layak lah, saya penuhi semua kriteria yang diperlukan. InsyaAllah saya rasa. Alhamdulillah. So macam mana pendapat sekarang? Kalau saya nak ambil daripada fakta Puan Mona dan saya nak pakai balik kepada kes Bainun,
Maksudnya yang beritahu Puan Mona tarik mahkamah semuanya JKM lah, betul? JKM, saya berhubung terus dengan pegawai JKM. Pegawai yang memegang fail anak saya ini daripada lahir. Maknanya orang panggil pegawai pelindung dia lah. Okey. Pegawai Itu yang pelindung. saya nak. Jadi kira kalau kita nak pakai kepada dalam keadaan ini, jadi pegawai pelindung JKM yang tahu fail-fail ni sebenarnya. Pasal isu yang terpakai dalam kes Bella ni, kalau nak cerita pasal sistem, adalah kalau kita compare lah, saya ambil kes Puan Mona ni sebagai orang cakap base lah, fakta yang pernah terjadi lah. Jadi untuk kes Bella pun ada pegawai pelindung. Persoalannya siapa pegawai pelindung dia? Itu soalan pertama. Siapa pegawai pelindung dia? Yang perlu kita ketahui. Kerana sampai sekarang saya rasa JKM punya statement has been rumah itu tidak ada lesen. Tapi ada tak ada apa-apa isu mengenai pegawai pelindung dia? Siapakah pegawai pelindung bagi Bella dalam kes ini? Saya rasa tak ada statement langsung. Tak ada statement langsung. Sebagai public officer dan pegawai pelindung, dia kena ada buat statement lah. Saya rasa dia harus kena panggil oleh kerana benda-benda ni semualah. Nama dia pun pegawai pelindung. Maksudnya dia nak melindung Bella tu lah. Faham tak? Jadi itulah isu pertama. Dan dua, kalau kita nak... Maknanya position tu dah memang ada ya Puan. Pegawai pelindung ni kalau dalam sistem tu dah siap lah. Setakat yang saya tahu lah, setakat yang saya tahu, setiap anak-anak yang diberikan pengangkatan oleh JKM, anak-anak JKM ini, mereka mempunyai pegawai pelindung yang memegang file mereka daripada awal sampailah ke proses-proses yang seterusnya. Walaupun macam kes anak saya ni dah 3 tahun bersama saya pun, file dia masih lagi dipegang oleh pegawai pelindung oleh JKM. Jadi isu yang kita harus... Pegawai pelindung ni akan datang dan check dengan Puan ke? Akan buat follow up ke macam mana? Macam siapa yang datang visit, macam saya, anak saya itu yang datang visit ke rumah adalah pihak JKM Shah Alam. Jadi mungkin mereka memberikan tugasan itu kepada pihak JKM di kawasan pemastautan kita. Faham. Okey, pasal saya yang pelik dalam kes Bella ni kerana dia asalnya di Seremban. Tahu. Dan Bainun ni pula saya rasa dia tak tinggal di Seremban kan? Dia maksudnya di Kuala Lumpur, rasa saya kan? Ya. Kalau silap saya lah, rumahnya pun ada di Kuala Lumpur. Jadi isunya bahawa dia ialah macam kalau saya ambil, itulah, ini kita ambil daripada fakta yang Puan Mona lalui lah. Daripada fakta yang Puan Mona lalui, daripada Puan Mona dapatkan file tu daripada JKM. Jadi isu yang pertama yang perlu kita highlightkan di mana mesti ada orang daripada pihak JKM yang memberi tahu kepada Puan Bainun berkenaan Bella. Ada pegawai pelindung dia daripada Seremban. Kerana sefaham saya berdasarkan fakta, pasal Bella ni dibawa ke mahkamah kerana untuk memanjangkan perintah penjagaan dia. Jadi memang rumah tu memang nak dia lagi, nak jaga dia lagi. Tahu rumah asalnya tu. Jadi dia pergi ke mahkamah untuk memanjangkan. Jadi tiba-tiba Puan Bainun datang dan dia masukkan dia punya application untuk menjadi anak angkat. Untuk menjadi ibu angkat lah. Itu isu pertama. Jadi bila jadi macam tu, isu dia pegawai pelindung tu siapa? Dari pasal Seremban dia bawa ke KL, jauh tau. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula isu mengenai dia punya background lah, Puan Bainun. Kerana Bainun tidak berkahwin dan ada 7 orang anak tu. Dan ada tak pegawai pelindung tu melihat kawasan nak tinggal kat mana, rumah mana nak diletakkan sebagainya. Kerana berdasarkan pemahaman saya, JKM mengatakan buat statement mengatakan bahawa rumah bonda tidak ada yang berlesen. Adakah pegawai pelindung JKM tidak tahu bahawa budak itu akan diletakkan di situ? Itu soalan pertama. Itu soalan pertama. Dan masa Bella dibawa pulang pada 14 hari bulan 7 tahun 20 tu pun masa tu pengasas ataupun orang yang mendapat hak penjagaan dia juga tinggal di rumah perlindungan tersebut, bukan tinggal di rumah peribadi dia masa tu. Jadi apakah Jadi bila dalam kes Bella ni adanya argument daripada contohnya penasihat rumah tersebut lah si Azmi yang mengatakan Bella diberikan secara peribadi kepada penjaga, tidak ada kaitan dengan rumah perlindungan tersebut. Soalnya masa Bella diberikan, pengasas itu masih tinggal di rumah perlindungan tersebut. Dia belum berpindah ke kondo peribadinya. Jadi adakah JKM tidak tahu dan memberikan anak kepada seorang di atas nama peribadi yang mana orang tersebut tidak memiliki tempat kediaman peribadi?
Ya, Betul. Kalau kita rungkaikan, ketika puan, kalau berdasarkan je lah fakta, ketika Bainun buat application kepada mahkamah untuk sebagai hak penjagaan dengan sokongan, mesti ada sokongan. Kalau JKM bantah tak dapat. Dengan sokongan daripada JKM, rumah mana? Tahu. Itu yang persoalannya. Persoalannya because sekarang ni JKM simple je. JKM mengatakan rumah ini tidak ada lesen, jadi dia memang salah. JKM dia tak ikut prosedur. Okay. Dia JKM was already in the picture daripada proses pengambilan angkat. From apa yang fakta yang Puan Mona bagi tahulah. JKM dah ada, dah tahu. Jadi mesti dia tarik, dia takkan tanya di mana letakkan rumah budak ni. So in the first instance dalam file tu, adakah JKM tidak tahu rumah tu dia akan letak di rumah tu? Jadi sekarang ni saya rasa itu yang kita nak rungkaikan, di mana sistem tu ada kepincangan dia tu yang jelas dan very ketara. Because sekarang ni bila jadi isu macam ni, semua orang akan tai chi lah. Bagi saya tak boleh lah macam tu. Because you daripada first instant, you yang initiate, you yang sokong. You tak boleh tiba-tiba cuci tangan. Unclean hands tak boleh lah. Because daripada first instant, ada pegawai pelindung JKM dia akan assign dalam kes ni. Pertama, dia akan assess siapa yang nak jadi ibu angkat, Puan Bainun. So soalan pertama, isu dah. Puan Bainun tidak berkahwin, Puan Bainun punya 7 orang lagi anak lain, dan rumah yang diletakkan tu adalah merupakan seperti statement JKM sendiri ya. Rumah yang tidak berlesen untuk meletakkan budak-budak. So isu dia, adakah di rumah is safe? From the fact of the case yang terjadi kepada Bella, rumah itu tidak selamat. Kerana dia kecederaan berlaku di rumah itu. Jadi itu is the issue yang sistemik, yang first instant yang kita perlu rungkai lah. Kerana itu baru proses pengangkatan. Belum lagi kita rungkai yang lain-lain. Tahu. Jadi saya rasa sebagai untuk public lah, untuk kita bagi tahu kepada public isu anak angkat ini sangat-sangat benda yang harus kita tekankan. Kerana memang ada banyak permasalahan dan saya rasa ramai orang yang cuba untuk mendapatkan anak angkat, tapi banyaklah dia punya red tape dia, birokrasi, susah sebagainya. Teha ada nak tambah apa-apa tadi? Teha macam nak cakap tadi? Because tadi Megat was going on about the procedure untuk ambil anak angkat kan. Kalau kita tengokkan daripada segi perundangan, kita ada 2 akta khusus tentang pengambil anak angkat ni. Dia akta pengangkatan dan juga akta pendaftaran pengangkatan. Dia maknanya betul. You boleh ambil anak angkat dalam tempoh 2 tahun tu, duduk dengan you, dan dia ada set of laws dia sendiri, dan selepas 2 tahun tu pengangkatan de facto tu baru you daftarkan. Dan yang tadi baru macam terlintas di kepala otak saya, kalau ada kat bawah pendaftaran pengangkatan, ibu atau bapa angkat itu perkiraan umurnya kena 18 tahun lebih tua daripada anak angkat itu. Dan usia tu bukan umur lepas 18 tahun, tapi 18 dia tahun kena lebih. So dia punya first requirement, kalau you nak ambil anak angkat, umur you minimum kena 25 tahun. Okay, tu satu. Dan keduanya, 25 tahun tu you kena 18 tahun lebih tua daripada anak angkat itu. So kalau you umur 25 tahun, you kena ambil anak angkat yang paling tua pun 7 tahun. Okay. Ini menjadikan satu permasalahan lagi. Macam mana mahkamah boleh membenarkan orang yang umur 28 tahun pada masa kejadian mengambil anak angkat yang berusia 12 tahun pada masa kejadian. So again, we're talking about system. So sekarang ni kita cuba untuk memahami supaya macam mana Puan? Ini info baru untuk saya malam ni. Alhamdulillah. Ya, pasal ini adalah macam saya cakap tadi, back in 2018, kami cuba bawakan isu ini dan kita cuba untuk mendalami. Pasal nak proses, nak mengambil sebagai lawyer untuk mengambil angkat ni, tak selalu ada orang ambil pun. So sometimes tak berlaku pun. So we had to study on our own, dan antara benda yang dia macam safeguard lah. Tiba dia lagi balik. Dah nak habis dah, dah 10 dah. Tak, kita sampai 10. Kita sampai 10.30. Ya Allah. So macam mana nak keluar balik?
Dah okey dah kan? Jangan okey ni. Ada device handphone. Sekarang dah okey belum? Belum. Keluar balik lah Firdaus. Dulu saya pernah live kan. Okey, kita boleh dengar tak? Berdengung Keluar balik, masuk balik. Okey, korang kita try keluar balik lah. korang try keluar, dia masuk balik. Saya tunggu kat sini. Okey. Okay, kita tunggu jap Okey Tunggu dia orang masuk dah. So far okey. Diorang keluar kita Okey, bukan saya. dia orang keluar kita okey. So kita akan pergi ke part 3 lepas ni. Makin panas cerita ni. Tapi yang isu yang dicakap tadi mesti mempunyai perbezaan umur 18 tahun tu, saya baru tahu. Ya. Bunyi. So itu pentingnya kenapa ada. Diorang ni sangat bagus lah. Alhamdulillah saya dapat invite diorang. Kita dapat belajar benda baru. Ya, betul. Ni saya rasa megapnya device ni. So kalau kita nak rungkai benda ni kita nak supaya audience dan yang mana-mana yang nak membela-bela ni tahu apa yang korang nak buat dan tahu direction yang korang nak pergi dan atas sebab apa korang nak fight. Bukan sekadar benda ni tengah sensasi. Okay, sebab hashtag tu tengah viral and then kita pun nak continue je without we understand the whole picture apa yang jadi sebenarnya. So inilah yang kita nak try rungkaikan supaya orang, kita bukanlah nak sekolahkan orang tapi kita nak orang tahu sebenarnya kan apa yang jadi. Orang bukan hanya sekadar melihat gambar atau video tapi mereka mendapat maklumat bukan hanya pasal kes Bella tapi juga pengetahuan yang kita perlu tahu berkaitan dengan kes-kes ni dan kes-kes pengangkatan yang lain lah kan. Banyak sebenarnya informasi yang bagus, bermanfaat untuk ramai tahu lah actually. Bagus. Sesi-sesi macam ni dia sampel tapi ada isi. Okay, kita tunggu Megat. I rasa Megat punya device. Jom kita ramai-ramai belasah Megat. I rasa Megat punya device sebab I tak keluar dari tadi. I think so. Okay, kita tunggu dia kejap. Baru nak panas. Megat ni dia memang sabar diri sendiri lah. Ini ada. Megat. Time dia okey je kan? Terima kasih Pak Mona. Sama. Terima kasih Pak. Okay, bagus. Terima kasih something. Mungkin lah. Okay. Pakai phone cekiang betul. So tadi kita terputus. Tadi Teha ada menyatakan bahawa had umur, okay, ini sangat penting had umur untuk menjadi seorang ibu angkat. Kita tahu isu ibu angkat, bapa angkat di Malaysia ni sangat popular. Teha tak payah sebut pun kita tahu siapa orangnya. Kalau Google memang akan keluar. Okay, memang isu ni daripada dulu menjadi perdebatan dan diam. Okay, diam sebab mungkin tak sensasi dan tak ada orang nak pick up. Tapi information yang Teha kongsikan ni sangat berguna. So, Teha boleh ulang balik tadi apa dia punya had umur tu? Okay, bawa akta pendaftaran pengangkatan which is different. Dia ada dua akta. Again, akta pengangkatan dengan akta pendaftaran. Bawa pendaftaran memang kena tengokkan had umur. Kita tak nak ibu bapa yang terlalu muda untuk mengambil anak angkat kerana satunya nak bagi peluang kepada keluarga semula jadi. Maknanya you dah berkahwin, you try untuk conceive, have your own children first. Kalau tak boleh and then after a certain age baru you pergi ambil. Kalau kita tengok LPKN lembaga perancang keluarga pun diorang pun ada certain duration age of marriage baru diorang akan try to bring the interference untuk bantu medically kan. Macam tu juga dengan mengambil anak angkat ni, bukannya kahwin semalam besok you terus decide untuk ambil anak angkat.
So itu satu yang macam tadi Puan Mona Din sebutkan kan, CJ perkahwinan kena tunjukkan. Dan again, kita bukan mendiskriminasi hak orang bujang. Macam saya sendiri orang bujang juga. Saya dah bujang, tentu tak saya nak bujang, mendiskriminasi dekat diri bujang. sendiri. #unified, yes. Tapi dalam masa yang sama, again, bila kita bercakap pasal kanak-kanak, kebajikan kanak-kanak adalah keutamaan. Okay, That's why kena berapa ada umur age tadi? gap. Berapa umur yang 18 tahun age gap. So minimum you boleh hanya apply menjadi ibu bapa angkat bila you berumur 25 tahun dan umur you kena 18 tahun lebih tua daripada anak angkat. Betul. Kalau umur saya 28 Puan Bainon, tahun, berapa umur Puan Bainon? 8. masa kejadian 28. Masa okey, kalau ikutkan, kalau ini kita cerita pasal adik Bella lah. Okey, Puan Bainon umur dia 28, patutnya adik Bella umur berapa baru dia boleh ambil anak angkat? 10 tahun. So padahal adik Bella sekarang Paling umur tua 12 Tua. tahun pada masa kejadian. So dah lebih. Dah Dia lebih. tak sampai 8 tahun, 16 tahun. Perbezaan Yes. umur. Betul. Yes. Patutnya- Tapi again, ya, faham. mungkin ada overriding consideration daripada mahkamah. Tapi macam tu yang saya cakapkan, kadang-kadang ni kita kena melihat fakta kes tu keseluruhannya. Kita tak boleh nak tengok piecemeal saja. Betul, umur tak cukup, requirement umur tak cukup. You duduk dalam keadaan bujang, jumlah dependent you, orang yang bergantungan kepada you dah ada 6 orang pada ketika itu atau 5 orang pada ketika itu sebelum you menambah lagi. Punca pendapatan lagi. So dia banyak benda yang buat kita macam red flag tau. Tu belum kita bercakap 49 hari daripada tarikh laporan polis. Tapi masih tiada tindakan apa-apa. Paling tidak pun, ini pendapat saya lah Akta Kanak-Kanak Seksyen 31 menyebutkan bukan setakat penderaan tapi pengabaian. Bila berlaku kesan luka pada anak-anak you, it's a res ipsa loquitur. Itu menjadi Betul. bukti secara sendiri benda Betul. tu ada pengabaian. Macam mana anak tu boleh dalam keadaan macam tu? So dia paling tidak pun kena ambil tindakan bawah Seksyen 31. Betul. Yang jadi geram 49 hari kenapa masih belum ada apa pertuduhan di bawah Seksyen Betul. 31. Kalau nak cakap secara layman basic lah Because sekarang ni macam saya rasa macam ada isu naratif tau, di mana ada orang permainkan isu naratif, mengatakan bahawa oh ini bukan penderaan, ini negligent. Tapi kena cakap negligent bukannya negligent civil tau. Ini negligent criminal. Tau, pengabaian. Bukannya negligent macam tak ikut konsep. Tu dah cakap tak ikut kontrak dan sebagainya. Jadi saya rasa bahawa ada isu naratif yang cuba dipermainkan. Bila dia mengatakan bahawa oh tidak ada abuse. Samalah kalau macam mak bapak kan tertinggal budak tu lemas meninggal. Memang dia tak dera. Memang tak dera. Budak tu lemas meninggal. So persoalan tu sekarang ni kalau tak ada bukti, macam Puan Fatihah cakap, bukti pada badan dia adalah bukti fizikal yang tidak boleh diketepikan. Tidak boleh dikesampingkan bahawa Bella mengalami kecederaan. Tahu, sekarang ni isu yang saya rasa banyak yang orang cakap filibuster lah. Orang main naratif. Katakan bahawa oh dia tak kena dekat, oh bukan Bainon yang buat, dia tak kena dekat sini. Tak ada isu, that is not the fact. The fact is Bella cedera. Bella, pertama, Bella cedera. Kedua, Bella tidak dibawa untuk rawatan. Ketiga, siapa yang jaga Bella? Mak angkat dia adalah Bainon. Ya. Tiga fakta ni adalah tidak boleh dikesampingkan. Dan saya cabarlah untuk dia buat defamation. Kerana tiga fakta ini tidak boleh dikesampingkan. Satu, Bella cedera. Dua, tidak dibawa ke rawatan dengan keadaan yang segera. Tiga, mengikut laporan ada kesan luka baru, ada kesan luka lama. Betul. Okey, itu laporan. Okey, satu laporan lah. Kita lihat gambar di social media. Okey, sebagai seorang manusia, bila kita tengok gambar adik Bella, bukan sekadar gambar, kita ada video lagi. Ini bukan benda yang kita boleh nak make up effect kat badan ni. Filter-filter untuk luka tak. Kesan itu sangat jelas. Sangat jelas, sangat nyata. Betul kan? Adakah itu sudah boleh menjadi sebagai, boleh kita kata macam, yelah, satu persoalan lah, apa yang berlaku sebenarnya?
Dia macam Puan Fatih cakap lah, this res ipsa loquitur. Maksudnya the evidence right itself. Bukti itu ternyata terpampang di depan muka. Fakta Bella cedera tidak dikesampaikan. Tak ada orang deny. Polis ke, JKM ke, Banyan ke tak berdeny. Fakta itu bahawa Bella cedera. Itu yang pertama. Tak ada orang boleh deny. Kedua, tidak ada orang boleh deny bahawa ketika dia cedera, dia berada di bawah penjagaan Bainun. Tak ada orang boleh deny. Macam mana dia orang pusing-pusing pun, itu tak boleh deny. Kerana dia bawah penjagaan Bainun. Okay, sekarang ni ketiga. Tak ada orang boleh deny bahawa Bella tidak dirawat. Okay. Sampailah benda ni terjumpa oleh orang ketiga. Okay, kalau persoalannya, kalau tak jumpa, apa jadi kat Bella? Yeah. So saya itu isu dia. lah. Okay, macam korang orang undang-undang. Okay. So kita tahu tadi Teha ada sebut sampai ke hari ni masih belum ada lagi pendakwaan. Sedangkan ialah bukti-bukti yang dah ada, dah terpampang ni apa semua. Okey, kalau ikutkan prosedur undang-undang, adakah logik benda tu? Adakah itu sesuatu yang normal dekat Malaysia yang sabitan itu boleh lambat, boleh awal? Ke macam mana? Yalah, kita ambil kira pasal isu PKP sekarang ni, COVID semua. Adakah itu main peranan dalam isu Bella ni? Okey, Nak cakap boleh sikit lah saya jawab sikit. Because kalau isu pendakwaan ni, dia bergantung kepada dia punya officer in charge. So dia kena rujuk kepada, macam ni ada soalan tanya. Boleh explain macam mana prosedur pendakwaan. Selalunya bila kes ni dibuka, okey, faham saya dia dibuka, saya pun tak faham dibuka bawah section berapa. Pasal section yang lebih jelas macam tadi Puan Fatihah cakap lah. Section 31 dia punya investigation bawah ada 2 investigation. Walaupun ada satu je police report, satu bawah section 31 Akta Kanak-Kanak, satu lagi bawah kanun keseksaan mendatangkan kecederaan dengan ugutan. Betul. That will be the 2 section yang berkait lah. Jadi kalau berkenaan 2 kes ni, pasal isu dia bukan isu penderaan. Itulah cakap, memang betul lah bukan isu penderaan. Kerana isu penderaan ni, kalau ikut prosedur lah, kerana isu penderaan ni kena cakap siapa yang mendera. Tahu, so, bila isu siapa yang mendera ni, saksi yang diperlukan. Satu, Bella adalah budak lagi bawah umur. Jadi mungkin dia punya kenyataan dia tidak boleh diguna pakai 100%. Bukan saya cakap Bella tak boleh cerita. Cuma cakap because dia punya weight dia punya. So, ini mengikut prosedur lah. Apa yang kau cakap ni ikut prosedur lah. Dia punya ni lah, dia punya prosedur, dia punya weight dia lah. Jadi faham. Benda mengatakan bahawa mungkin penderaan tu tak boleh cakap siapa yang dera. Tapi untuk bagi pendapat kita orang lah, bagi pendapat saya, kalau berdasarkan investigation bahawa untuk neglect ataupun akta kanak-kanakan menyebabkan kecederaan, cukup bukti kerana kecederaan tu berlaku. Kecederaan tu memang berlaku. Maknanya dah sangkut satu lah. Satu boleh sangkut lah. Memang bukan, tak ada defend pasal budak tu memang cedera. Okay. Alright. Faham tak? Kira dia benda tu tak boleh nak bela kerana budak tu memang cedera. Bella cedera. Okay. Itu memang tak boleh deny. Bila dia cedera, dia di bawah penjagaan ibu angkat dia, Bainun. Tak boleh deny juga. Dan ketiga, persoalan ini maybe boleh dia argue sikit lah, bahawa Bella tidak dibawa kepada dirujuk kepada rawatan secepat mungkin. Tapi kalau benda ni forensik lah, saya bukan pakar forensik. Tapi isu dia, kalau pasal isu dia memang tidak ada rekod dibawa. Tidak ada rekod. Setakat ini tidak ada rekod dibawa ke sampai report polis dibuat. Maksudnya dia tidak ada rekod dibawa untuk rawatan. Itu yang saya rasa perlu ditekankan lah. Kalau tak ada rekod rawatan, pasal kalau dia bawa pergi rawatan ni mesti akan ada questionnya, garanti. Ya. Jadi ada tak? Kalau betul itu kecederaan sendiri, kita buat apa nak takut? Kecederaan yang tak ada. Kalau kecederaan sendiri pun, kalau katalah dia nak argue bahawa Bella buat sendiri, kan? Dia cakap Bella sendiri yang cederakan diri sendiri. Dia budak. Macam baby lah. Kata baby kau tinggalkan dalam toilet, dia meninggal. Lemas. Dia lemaskan diri sendiri. Kau boleh ke buat ujar macam tu? Does that make sense? Betul. Does not make sense. Kau tak boleh argue bahawa budak tu yang lemaskan diri sendiri. Tu dia lemas. How can you make that kind of argument? That's not a defense. Because for neglect, for neglect, mengatakan bahawa budak tu bawah penjagaan dan dia cedera bawah penjagaan.
Ya. Dia cedera. Cedera dia bukan sikit-sikit tau. Dia consider I think berapa? Dah first degree, second degree burn. Ya. Third degree burn lah. Scarring tau. Scarring. Betul. Scarring. So it's not, Sebab it's not kita minor pun. pasal negligent ni kita banyak. Okey, bukan kita nak petik pasal isu adik Bella lah. Kita tahu dekat Malaysia ni isu tertinggal kat dalam kereta ni macam almost every year. Almost every year kan. Ibu tertinggal, bapa tertinggal anak, and then akhirnya bawa ke kematian. Dan Boleh didakwa. Boleh didakwa kerana bila ditinggal, even saya rasa kalau tengok kes Malaysia pun ada je orang didakwa kerana meninggalkan budak dalam kereta. Memang. Tu cakap tak boleh argue bahawa tak ada lakuna. Memang ada. Kalau you tinggal budak dalam kereta, kan, lepas tu dia lemas. Katalah you budak you buka enjin semua macam ni lah perumpamaan Okay. Dia ada budak kan, tinggal dalam kereta. You dah buka aircon semua dah, semua selamat. Ciao. Lepas tu you pergi kedai. Ciao. You pergi kedai, budak tu matikan enjin. Lepas tu budak tu lemas. Boleh tak you argue, pembelaan you, saya dah buka aircon dah, budak tu sendiri matikan. Yeah. That's not a defense. Because you neglect. Di mana sepatutnya sebagai seorang ibu yang bertanggungjawab, penjaga lah, sebagai penjaga yang bertanggungjawab, you bertanggungjawab terhadap dia punya keselamatan. Yeah. Tahu? Jadi bila dia gagal untuk memastikan budak tu keadaan selamat, tahu? Jadi itu adalah kegagalan dan cukup elemen untuk didakwa di bawah akta yang berkaitan. Jadi untuk 45 hari, kalau ikut kata prosedur ni, kalau nak soalannya lah, kita nak tanya pasal secara khususnya how does the prosecution work. Selalunya IO akan ambil report, kemudian dia akan panggil untuk investigate lah. Dia panggil Bainu untuk investigate. Dia panggil 112 statement lah. Dia akan ambil statement dan dia akan juga buat forensic statement. Masa ini kecederaan tu kena lihatlah, kena hantar Bella pergi hospital, kecederaan kenapa, macam mana boleh kena ambil statement semua sebagainya. Kemudian dia akan rujuk kepada pedawai raya. Dan pedawai raya akan buat keputusan sama ada untuk mendakwa atau tidak. Tahu. Sekarang ini belum NFA maksudnya bukan, kalau kata tidak ada kes akan keluar no further action. Tahu. Dekat ini tidak ada NFA. Tahu. Maksudnya dia masih lagi dalam investigation. Persoalannya dia 45 days already. Adakah itu normal, Teha? Adakah itu normal, Teha? For a big scandal like this, no. Especially when from my point of view, something yang clear, paling tidak pun bawa akta kanak-kanak. Akta kanak-kanak diadakan untuk memelihara kanak-kanak, bukan untuk punish, bukan untuk penalize, bukan, dia lebih menjaga keselamatan, kesejahteraan kanak-kanak. Jadi dia ada 3 elemen yang dia titik beratkan. Salah satu yang macam kita cakapkan tadi bawah Seksyen 31 yang mana jika ada tak perlu penderaan, jika ada pengabaian sahaja sudah memadai. Keduanya di bawah Seksyen 33 berkenaan dengan meninggalkan kanak-kanak tanpa pengawasan. Yang macam saya nak sentuh sikit, and this will get me emotional. I'm trying my best to sound as logical and factual as possible. Macam bila kita menyebutkan keadaan adik Bella dijumpai, saya tak nak fokus tapi this is a fact. Keadaan beliau, she was positive COVID-19 that has proven to kill people. Dekat dalam negara kita 10 orang dah meninggal. She is a high risk patient because she has Down syndrome. Kenapa tidak dibawakan, ditinggalkan tanpa pengawasan, dibawa ke hospital ketika beliau didapati kena COVID-19. Sedangkan orang lain yang of similar risk dah dibawakan ke hospital. Jadi macam mana Seksyen 33 tu tidak diguna pakaikan dalam ni, dan tempoh masa again 49 days bukan satu tempoh yang pendek tau. Cuba saya tanya 49 hari yang lalu apa you guys buat? Saya pun tak ingat. It's been that long. It's 50 days. It's almost 2 months. We have moved along from what we did 2 months ago. Macam mana 49 hari tak ada apa-apa lagi? Tak ada sedetik sebutir news pun untuk cakapkan investigation is still ongoing ke, ada seksyen baru ke, panggil suspek baru ke. Kita tengok saksi dah bawa kan Puan Munadin kan? Saksi dah bawa, kita keluar dekat bawah Awani, kita tengok bawah Sinar Harian semua dah keluar media. 50 days, no news. And this is a big scandal. Imagine if it's a smaller scandal. Ya, betul. Itu yang saya khawatir. Ini kes sangat besar.
So imagine lah kalau di luar bandar, kes-kes yang terpencil, kalau orang yang tak tahu apa-apa, apa akan jadi kat budak-budak ni. So macam adakah itu normal di mana tempoh yang panjang diambil, ialah macam Teha cakap, ni kes yang sangat macam big scandal kan. Pihak mana yang patut come out dengan update? Kita as a rakyat ni kan, kita yang terkesan dengan adik Bella, kita yang simpati kan, kita menantikan jawapan supaya kita tak susah hati. Tapi pihak mana yang patut menyatakan ini yang berlaku sekarang ni, ini progress dia. Kalau you guys tak buat statement pun, dekat mana kami boleh lihat progress ni kan? Sebagai kami, sebagai saya lah ni personal lah, macam mana saya nak tahu progress ni? Adakah itu normal? Pada pendapat korang, siapa yang patut keluarkan progress ni? I would say PDRM lah, pasal dia belum cakap the papers, the investigation papers have been passed to AGC. So selagi belum dipaskan ke pihak pendakwaan di bawah Jabatan Peguam Negara, masih lagi di bawah PDRM. Maknanya masih lagi dalam proses investigation. Kenapa 50 hari? Masih lagi dalam investigation. Dan betul. Kita pun nak, kita tak nak PDRM buat kerja cincai boncai. Kita pun nak mereka take the time to investigate thoroughly. Tapi dalam masa yang sama, time is of a constraint juga. Pasal kita di 11 unit di 11 berkenaan dengan kanak-kanak, gangguan seksual wanita. Betul. Dalam masa yang sama kan, macam tadilah kita membayangkan kalau daripada orang yang tak ada apa-apa, tak dapat perhatian aktivis besar macam Puan Monadin, benda ni tak diwar-warkan. Macam mana kita nak tahu tau, this is a big scandal. Terima kasih Puan Mona, terima kasih. Serius. Thank you Puan, betul. For blowing up the issue, yes. Betul. Betul. Sebab macam